أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam Jumaat. Salam untuk semua sahabat yang bakal mengikuti program Materia Merdeka Homeopati membicarakan Rare Remedies. Sebelum kita mulakan, sebab belum pukul 8, baru 7.55. Okay, pagi ni saya sarapan dengan satu keping roti whole wheat, roti tepung gandum penuh. Satu keping sahaja dengan 2 keping biskut bersama dengan kopi Tajul Muluk yang dibeli daripada, ini kopi adunan herba daripada si Awang Pintar atau Tok Rumah Kampung. Pak Teh Herba lah kita panggil dia, Pak Teh Muhammad Syuhairi. Okay, saya ambil dan saya campur sikit cappuccino. Alhamdulillah, okey lah, bagus juga. Bagus juga, boleh cuba. Tapi itu sajalah yang saya ni. Dan kerana gian, kita kadang-kadang ni bila sarapan, makan apa-apa pun kita selalu nak banyak benda. Tapi bila kita dalam keadaan sedikit keuzuran, kita perlu kurangkan keinginan kita. Jadi di depan saya ada juga daripada hari raya orang lain tak makan, mungkin 1-2 saja, adalah kacang gajus. Kacang gajus itu sahabat balik daripada Vietnam, dia balik tanya nak berapa kilo, ada lebih, so saya bayarlah untuk 1 kilo. Jadi ada, jadi saya ambil juga. Ada orang kata mungkin tidak bagus untuk gout, jadi saya ambil juga, tapi saya ambil kita kontrol lah. Kita ambil sebiji atau 2 biji. InsyaAllah tak ada apa-apa. Yang pentingnya kita tidak boleh berlebihan dalam melakukan sesuatu. Tapi biasanya buat setakat inilah, sehingga apa yang berlaku, saya tidak ambil daging ataupun kambing khususnya. Memang yang tu memang saya kita pantang 100%. Ada benda lain yang perlu. Kalau kita nak ganti daging dengan benda lain yang ada protein, kita boleh ganti dengan telur, tidak ada masalah. Telur itu baik. Dan benda yang masam-masam cuba elakkan, tomato apa semua tu, memang saya cuba elakkan. Kalau kita makan sikit pun dia akan terasa kesannya seperti cucuk-cucuk ke di bahagian ibu jari, ibu jari. Bukan ibu jari juga, tapi antara ibu jari dengan dengan kaki kita lah. Itulah kawasannya selalunya. Dan saya dapati, tak apa saya nak tunjuk. Dan kalau kita pakai selipar seperti ini, kita nak masukkan ibu jari sini, memang sakit. Tersentuh dengan benda ini pun, dia akan sakit. Hari ni okey lah, Alhamdulillah lah, saya pakai lah, tak ada masalah lah. Tapi masa dia bengkak tu, kalau sesiapa yang menghadapi masalah gout, kita nak masuk ibu jari kaki ke sini pun dia sakit. Sendi antara ibu jari dengan bahagian kaki, tapak kaki yang pergi ke tumit tu, dia sangat-sangat sakit. Semasa inflammation, itulah yang sangat-sangat sakit, tidak tertahan, yang menyebabkan seseorang mesti mencari satu painkiller yang ada anti-inflammation. Painkiller kalau nak guna yang biasa seperti apa kita panggil Panadol, paracetamol ke aspirin ke, memang tak jalan. Kena ambil anti-inflammation. Homeopati, saya saran kalau kita nak elak. Kalau kita nak elak daripada keradangan,
Bila kita makan, takut apa yang kita makan tu tersilap, kita terus ambil Aquanaut. Aquanitum napellus itu bagus jika kita ambil awal. Dia boleh mencegah ataupun baru nak mula radang, dia akan bantu untuk kurangkan atau hilangkan radang. Itu pentingnya. Itu pentingnya remedi nombor 1 homeopati. Okey? Apa dia? Aquanitum napellus. Jangan main-main. Jangan main-main bila sakit itu. Seperti sakit kita menghadapi kematian lah. Tapi itu mungkinlah lagi hebat sakitnya. Tapi gambarannya begitu. Dan sebenarnya pantang dalam homeopati ini dia, kalau kita betul-betul ingin sembuh, sebab Dr. Hahnemann pun menyebutkan ada orang yang menghadapi masalah risiko penyakitnya bila dia duduk kawasan yang dekat dengan lembah. Okay? So bila diberi remedi yang kira power lah, remedi penyakit kronik dia, diberikan kepada pesakit, dia hilang sekejap, dia datang balik. Sebab apa? Kawasan dia tinggal itu tidak membenarkan untuk dia sembuh sepenuhnya. So maknanya orang tersebut kena pindah daripada kawasan berpaya ke suatu tempat yang lain. Ke suatu tempat yang lain. Untuk betul-betul sembuh. Begitu juga kita bila dalam keadaan sakit, kita mesti keluar dari kawasan yang menyebabkan kita itu sakit atau yang boleh mencetuskan sakit itu kembali. Saya perasan juga bagi mereka yang menderita gout, kita tidak boleh berkuat. Mengangkat yang berat-berat, membuat kerja yang berat-berat, ia mendatangkan keradangan. Okey? Hari itu yang menyebabkan saya datang balik selepas 2 hari pulih semasa bulan puasa itu, sebab saya mengangkat barang, lepas tu saya pergi repair berkaitan dengan pipe sikit. So kita menggunakan lebih tenaga. Rupanya malam itu sakit tak tahan, berdenyut-denyut. Itu yang membawa kepada sakit yang teramat sangat selepas itu. Dan itu menyedarkan saya. Jadi semalam pun saya nak repair balik pipe yang bocor tu. Kebetulan saya tengok orang Indonesia yang sedang bikin rumah di seberang jalan. Saya pergi tanya dia, boleh tak tolong repair ni? So alhamdulillah dia kata boleh bantu. Jadi saya ajak dia buat pergi. So selesai. Kalau saya buat sendiri, mungkin datang sakit, mungkin tak. Itu risiko lah. Tapi risiko tu harus kita tanggung. Okay? So kalau kita boleh mewakilkan kepada seseorang membuat suatu kerja yang boleh mendatangkan mudarat kepada kita, mintalah. Ataupun kalau perlu bayarlah. Kita korbankan sedikit wang ringgit untuk kesihatan kita. Kalau tidak, kita kena bayar untuk rawatan seorang doktor umpamanya. Yalah, kalau kita nak guna khidmat doktor. Tapi saya setakat ini sejak tahun 1990, saya sudah maknanya putus hubungan dengan pihak hospital. Melainkan masa nak pergi haji, semua kita cek. Dan tempoh itu memang saya tak pernah guna. Lepas masuk hospital dahulu, 30 tahun dahulu, lebih 30 tahun dah. Kena 2 minggu, 2 kali masuk 2 minggu, jadi hampir 2 minggu, seminggu sekali masuk. So memang tak ada rekod hospital lah. Hari tu pun kalau saya pergi masa mula kena gout pun, kalau saya pergi dapat klinik, pergi ke klinik lah, boleh settle, tapi saya tak pergi. Untuk masa yang terdesak itu saya cuma ambil apa yang perlu untuk kita kembali pulih dan kita sambung semula dengan remedi homeopati. Bukan kita anti, kita pengamal perubatan alternatif homeopati. Kita tidak anti. Ada masa-masa diperlukan kita guna. Tetapi kita pun mengharapkan orang yang berada di dalam perubatan arus perdana, dia pun berfikiran begitu. Dia mesti melihat perubatan alternatif homeopati ini pun ada kebaikannya, ada keberkesanannya. Satu masa ilmu perubatan yang dia belajar, dia tidak boleh membantu dia. Bila tidak boleh membantu, dia terpaksa cari kaedah lain. Sampai pergi kepada perubatan Islam, dapatkan doa, air tawar dan sebagainya. Begitu juga terhadap homeopati. Kita harus banyak bertolak ansur sebab kita tidak tahu. Limitation atau had perubatan moden pun banyak juga. Banyak juga. Sebab kebanyakan kes
dia tidak menyembuhkan, dia hanya menyambungkan hayat kita supaya boleh hidup lebih lama. Di samping mengguna ubat-ubat dia berterusan. Sampai satu masa ubat-ubat itu pun tak boleh pakai, terpaksa naikkan dos, tukar ubat lain, macam-macam. Banyak isunya. Tidak kira sistem perubatan mana, kita harus lebih banyak bertolak ansur di akhir-akhir ini. Okey, tak apa. Itu cerita itulah. Sampingan. Kalau-kalau boleh membantu sejarah mereka yang ada sakit. Sebab saya sendiri 30 tahun dahulu, bila saya datang sini sambil belajar homeopati dengan Dr. Tiu dan dengan British Institute kemudiannya, apa yang berlaku saya pantang. Saya ingat lebih 10 tahun saya pantang supaya saya tak masuk hospital lagi. Alhamdulillah dia berjaya sehingga selepas itu saya boleh makan balik apa yang sebelum ini saya pantang tak boleh makan. Sebenarnya ini kita boleh urus melalui pemakanan. Banyak manfaat. Dan saya percaya gout yang kita alami pun, kalau kita betul-betul pantang, insya-Allah mungkin dalam setahun kita boleh bebas. Tapi bukanlah bermakna selepas itu kita ingin merayakannya dengan memakan semua benda. Tetapi kita boleh keluar daripada zon yang tidak menyelesaikan, yang menyebabkan kita sakit. Kita boleh keluar perlahan-lahan. So itu kaedah yang lebih baik. Okey? Itu tak apalah, kita sambil kongsi-kongsi sebelum kita nak sambung kepada remedi yang berkaitan dengan rare remedies yang ke-96 yang kita panggil Asterias rubens. Okey, Asterias rubens yang dibuat daripada red starfish ataupun tapak Sulaiman, tapak Sulaiman ataupun apa kita panggil dalam bahasa Melayunya bintang laut. Bintang laut itu adalah asal-usul sumber bagi remedi Asterias rubens. Dan untuk makluman sahabat juga, buku yang sedang saya tulis ini, Materia Medica Herba, mungkin lebih daripada herba saya masukkan. Dia memang ada satu bahagian sumber manakah kita peroleh bahan tersebut dan bahagian manakah kita ambil, bahagian susunya kah, dagingnya kah, ataupun kalau pokoknya daripada daunnya kah, daripada bunganya kah, daripada akarnya kah. Okey, sebab itu buku ini ada dengan saya. Buku ini Encyclopedia of Homeopathic Pharmacopoeia. Mesti dirujuk. Sebab kita nak rujuk nama botani dia, nama keluarga bahan tersebut. Siapa yang uji bukti dia. Ada, kadang-kadang ada dicatat uji bukti. Kalau tak, kita kena cari dengan dalam internet. Maknanya dia berbeza daripada Materia Medica yang kita terbit sebelum ini. Sama ada yang 3 jilid ataupun yang mana. Dia beza. Termasuk juga kita masukkan klinikal. Kegunaan klinikal mengikut secara khusus 95% kita ambil daripada Dr. J.H. Clark. Okay? Sebab dia banyak memberi clinical uses of remedies. So itu sebahagian lah yang boleh saya sebut untuk buku yang terbaru. InsyaAllah lah, doakan saya pun sihat, panjang umur, boleh sampai terbitkan buku ini di hujung tahun ini ataupun awal tahun hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah. Untuk kita bantu menambahkan khazanah ilmu homeopati dalam bahasa Melayu. Dan juga besok sebelum kita mulakan besok, saya akan ke Skudai insya-Allah bersama anak saya. Anak saya akan pandu kereta lah. Boleh bergilir lah sebenarnya. Kesihatan dah kira okey lah sikit. Sebab ada pertemuan dengan bahagian perpustakaan UTM esok untuk saya sumbangkan buku perubatan homeopati teori dan praktis untuk dijadikan bahan rujukan kajian pelajar-pelajar di sana. So, pertemuannya hari Ahad. Saya pergi besok, balik selepas jumpa pihak yang berkenan. InsyaAllah kita ke arah nak meletakkan homeopati di perpustakaan utama universiti. Ini
kita sudah ketinggalan jauh dan mesti kita usahakan juga sebelum saya di hujung-hujung usia ni, saya nak pastikan insya-Allah setiap universiti itu ada bahan yang boleh dirujuk oleh pelajar. Mana tahu ia boleh memberi impak penyebaran dan perubahan permintaan daripada rakyat untuk melonggarkan akta dan sebagainya. Itu akan berlaku bila semua orang sudah mula mendekati homeopati, insya-Allah. Okey, so Dr. Borik memperkenalkan Asterias rubens ini sebagai satu remedi untuk diatesis psikosis. Okey. Psikosis diatesis bahasa Inggerisnya lah. Psikosis maknanya kita dalam homeopati kita belajar, Dr. Hariman menyebutkan tiga nama penyakit kronik yang menjadi sumber kepada penyakit yang cuba dirawat tetapi tidak sembuh-sembuh juga. Dia berbalik datang. Antaranya ialah sifilis, antaranya ialah SORA, dan juga yang satu lagi psikosis. So psikosis ini penyakit yang menyebabkan yang kita sebut tumbuh-tumbuh di dalam pada badan kita, sama ada kita ada masalah jerawat, masalah ketuat. Itu simptom-simptom psikosis lah. So dikata Asterias rubens ini adalah untuk diatesis psikosis. Orangnya gemuk lembik. Gemuk. Sesuai dengan orang yang berbadan gempal lah. Berkonstitusi limfatik. Maknanya orang psikosis juga dia cenderung untuk menghadapi gangguan pada sistem limfatik dia. Pada membran mucus dia, pada sistem saraf dia. Ini diatesis psikosis. Dan selain gemuk, konstitusi limfatik, kita orangnya berjelebeh. Maknanya berjelebeh lah, saya istilah makna di situ. Menggelebeh pun boleh juga maknanya. Maknanya dia ni jenis memboyok jugalah. Mukanya merah. Muka orangnya warna merah. Tapi bukanlah merujuk kepada belladonna. Tapi ciri-ciri begitu. Dan yang kedua disebut dalam pengenalan oleh Dr. Borik ini, ada rasa sakit. Sakitnya bagaikan ditusuk. Okey? Maknanya mencucuk lah. Kalau kita kata bagaikan ditusuk, itu maknanya mencucuk. Mencucuk. Bahasa Inggeris disebut bagaimana? Bahasa Inggeris, kadang-kadang kita perlu rujuk juga, disebut lancinating pains, sakit-sakit yang menusuk. Nervous disturbances, neuralgia, chorea, hysteria come within the range of this remedy. Maknanya, remedi ini merangkumi sakit-sakit seperti gangguan saraf, neuralgia, sakitnya pun berkaitan dengan saraf, Korea ni, negara Korea ni, ialah pergerakan kita involuntarily. Pergerakan kita dengan tidak sengaja dia merenggut umpamanya. Menyentak-nyentak, itu Korea. Dan histeria. Ini dalam ruang lingkup remedi Asterias rubens. Okey, 3 dah tak? Boleh tangkap 3. Satu tadi kita sebut diatesis psikosis. Yang kedua kita sebut sakitnya bagai menusuk, lancinating pains. Banyak sakit-sakitnya begitu. Dan kegunaan remedinya meliputi masalah-masalah saraf, neuralgia, chorea dan histeria. 3 Jadi yang keempat. Yang keempat lah. Yang keempat, dia juga telah digunakan dalam kes barah payudara. Ini dalam sejarah. Yang kita sibuk hari ni kena barah payudara, hantar ke hospital terpaksa ni. Ada tak orang cuba rawatan homeopati? Wallahualam, tanya klinik homeopati. Saya tidak pasti. Tapi kalau orang minta, kita boleh berilah untuk bantuan. Apa salahnya kita mengguna di samping pergi ke rawatan alopati? Pandangan saya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Setengah orang, okay, kalau homeopati, jangan pergi langsung ke hospital. Ini yang membuat KKM marah ni. Jangan pergi langsung.
Bila pergi ke hospital pula, masalahnya orang sana pun tak ada cara lain dah, terpaksa follow aja. So langsung tak ambil perubatan alternatif. Masalah juga. So ada kes-kes yang kita boleh selangi antara hospital dengan rawatan alternatif. Homeopati sebenarnya lagi mudah. Mungkin kita tak boleh dapat keberkesanan homeopati 100%, tetapi dia akan membantu sedikit. Saya pernah berilah bantu. Seperti juga kes-kes yang melibatkan orang membuat rawatan kemoterapi. Kemoterapi ni sejenis rawatan pelengkap juga untuk perubatan arus perdana alopati. Tetapi banyak juga side effect bila buat rawatan kemoterapi, dengan gugur rambutnya, dengan masalah kulitnya. Dan bila mereka yang sakit ini nak rawatan, kita boleh bantu mengurangkan kesan sampingan itu. Kurangkan masalah rambut gugur, kurangkan kesan-kesan sinaran X dia. Itu ada bantuan. Tapi orangnya kena terima hakikat, kena yakin, kena percaya, kena tidak bolehlah, dan kita pun tidaklah boleh mengharapkan 100%. Seperti juga alopati, kita jangan 100%. Dengan homeopati pun, kita percaya macam mana pun, mesti ada 90% okey. Tapi 100% sehingga kita tak nak terima rawatan yang lain, itu yang boleh mungkin menimbulkan masalah. Tapi dalam perubatan, ilmu perubatan yang sekarang bawah kontrol KKM, perubatan arus perdana lagilah akan bermasalah. So, di samping kita mengambil rawatan alopati, kita boleh guna mana-mana yang boleh kita selang antara 1-2 jam kita bagi. Saya pun, masalah gout yang berlaku beberapa hari lepas, saya guna juga ubat alopati. Kita tahu dia banyak kesan sampingan, tapi kita tidak ambil lah dengan sepenuhnya lah. Kita ambil sebahagian untuk keperluan mendesak saja. Lepas itu kita ambil ubat alopati dan kita tak dapati kesannya sangat bagus. Okey, kesannya sangat bagus. Tapi masalah saya boleh cerita, tapi rekod tak ada. Rekod tak ada. Sebab apa? Memang saya tak pergi ke hospital, tak dapat pandangan doktor. Tapi saya tahu gout itu berlaku. Simptomnya ada. Jelas, sangat jelas. Walaupun kita tak pergi dapat pengesahan. InsyaAllah kita tahu. Okey, so maknanya Asterias rubens ini pernah digunakan untuk masalah barah payudara. Ini penting ini. Dan tak boleh kita nak tekankan hal ini di hadapan KKM. Homeopati tak boleh rawat kanser, barah payudara. Tak boleh rawat. Salah. Kalau kita bertegah dengan dia, sekarang dah ada akta. Salah. Awak tak boleh rawat. Awak mesti rujuk kepada KKM. So, jangan bertegah sebab itu. Tapi kalau kita nak guna untuk bantu diri dan keluarga kita, insyaAllah, apa salahnya? Tak payahlah bising-bising. Sebab kita rawat secara holistik. Itu yang dikehendaki. Ini yang saya difahamkan, diberitahu oleh pihak majlis homeopati, perubatan homeopati Malaysia juga. Homeopati merawat insan secara menyeluruh, secara holistik. Itu yang utamanya. Tetapi baca material medikal homeopati, dia akan ada banyak senarai kegunaan untuk penyakit-penyakit tertentu. Cuma bahagian itu kita hold on lah. Tak payah nak mewar-warkan diri kita. Kita boleh rawat ini, homeopati boleh rawat ni. Tak payah. Kita mewujudkan krisis yang tidak patut dengan pihak yang berkenaan. Apa dia? Kalau kita yakin dia boleh membantu, gunalah. So, Asterias rubens ini, Dr. Boris sebut, telah digunakan untuk barah payudara, mempunyai satu pengaruh yang tidak dipertikaikan dalam penyakit kanser. Okey? Ini kita sebut, Dr. Boris sebut, apa yang dia kata? Has been used for cancer of the breast. Okay? Itu barah payudara, barah buah dada. And has an unquestioned influence. Pengaruhnya tidak dipertikaikan lagi over cancer disease, terhadap penyakit kanser.
Okay, excitement in both cases. Ia boleh merangsang in both sexes, dalam kedua-dua jantina. Boleh digunakan untuk merangsang. Okay, so sahabat, siapa yang tonton dia dapat maklumat ini, boleh kita guna. Tak payah bising-bising, kita gunalah. Sebab kebanyakan kes kanser pun akhir-akhirnya pergi ke mana, kita tahu. Sebab tak ada rawatan lain, kita guna rawatan alopati sahaja. Last kali probe pergi out. So apa salahnya kita guna satu kaedah tambahan sebagai alternatif, bukan alternatif, sebagai pelengkap dalam rawatan. Mana tahu dia boleh membantu. Kalau hospital kata ada 6 bulan lagi, dia boleh sama ada memanjangkan lagi. Mungkin juga kalau nasib kita baik, dia boleh bantu menyembuhkan. Nasiblah. Nasiblah. Tak boleh kata apa. Kesembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang boleh sebut kata, usia kamu cuma sampai 6 bulan. Setahun lepas tu out. Tapi kamu, doktor pakar macam mana pun, kamu bukan Tuhan. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Kamu bukan Tuhan. Sama juga pengamal perubatan alternatif. Dia tak boleh kata pasti sembuh. Itu kerja Tuhan. Tapi menerusi ilmu yang kita peroleh, kita boleh katakan ia pernah memberi kesan kepada masalah kanser. Ini yang disebutkan oleh Dr. Borik di sini. So bahagian kepala disebutkan oleh Dr. Borik cannot bear contradiction. Orangnya tidak mampu disanggah. Tidak mampu menanggung kalau dia disanggah. Ini dari segi mental lah. Shocks in the brain. Kejutan di dalam otak dia. Throbbing, berdenyut-denyut. Heat in head. Kepanasan dalam kepala. As if surrounded by hot air. Seolah-olah dikelilingi oleh udara yang panas. Okey? Itu tak apalah, saya baca yang bahasa Inggeris pula. Yang bahasa Melayunya itulah. Tidak tahan dengan percanggahan, kejutan dalam otak, berdenyut-denyut, rasa panas dalam kepala seolah-olah dilingkungi oleh udara panas. Simptom dari segi minda. Kita lihat bahagian muka. Bahagian muka Dr. Borik menyebutkan dalam buku yang saya terjemahkan ini. Mukanya merah. Tadi kita sebut dalam pengenalan. Tadi muka orangnya merah. Jerawat pada sisi hidung, dagu dan mulut. Okey, dia boleh bantu. Maknanya itu simptom lah. Kalau ada kawasan tersebut, hidung, dagu, mulut, kita boleh cuba guna Asterias rubens. Sejauh mana dia berkesan bergantung kepada individu. Tapi remedi ini boleh membantu kerana itu adalah sebahagian daripada simptomnya. Dan lagipun kita disebutkan di awal tadi, ini adalah satu remedi diatesis psikosis untuk orang yang cenderung mendapat sakit yang jenis tumbuh-tumbuh. Dan disebut, ini dalam huruf italic oleh Dr. Borik, dia kata berkecenderungan untuk tumbuh jerawat ketika remaja. Okey, semasa remaja dia cenderung untuk tumbuh jerawat. Salah makan sikit dah datang jerawat. So, boleh cuba Asterias rubens. So, simptom partikular seterusnya yang disebutkan oleh Dr. Borik, pertamanya berkaitan dengan orang wanita, orang perempuan. So, perempuan ini katanya kolik, ada masalah kolik. Maknanya perutnya memulas-mulas dan penderitaan lain terhenti dengan aliran head keluar. Apa maknanya? Maknanya, sebelum datang head tu, sakit perutnya memulas-mulas. Derita teruk akibat memulas-mulas. Tapi bila sudah keluar head, maknanya memulas itu hilang. Tak ada lagi sakit. Sama sebelum keluar head saja. Bila keluar head, okey. Ini simptom bagi Asterias rubens. Dan bagi orang perempuan atau wanita ini, bahagian payudara dia membengkak dan sakit-sakit dalam buah dada. Okey. Pastinya masa nak keluar head juga payudaranya membengkak. Sakit-sakit dalam payudara, melarat sebelah kiri. Sakit dan melarat di sebelahnya lagi teruk lah. Maknanya kesan dia lagi teruk. Kesan bengkak sakitnya lagi teruk di sebelah kiri.
Yang ketiga, disebut oleh Dr. Borik, ada ulcer. Ulcer dengan rasa menyucuk tajam. Tadi kita sebut tadi, bahagian mana tadi? Ya, perkara kedua dalam pengenalan Dr. Borik, sakitnya bagai ditusuk. So, kita dapati pada orang perempuan ini, dia ada ulcer dan ulcernya rasa sakit menyucuk tajam, menusuk hingga ke skapula. Menusuk. Dia menusuk dalam dada tu hingga rasa sakit sampai ke atas ini. Bahagian skapula. Dan keempat disebut sakit menurun ke bawah lengan. Dia menusuk sakit sampai ke sini, tetapi sakit itu menurun ke bahagian lengan. Khususnya lengan kiri lah. Sakit menurun ke bawah lengan kiri hingga ke jari jemari. Maknanya dia turun sampai jari-jari, dia sakit. Dan melarat dengan pergerakan. Kalau dia bergerak, nak berjalan ke mana, dia rasa semakin sakit. Okey? Itu simptom yang diperkenalkan dia, yang diberitahu oleh Dr. Borik. Itu yang keempat dalam bahagian perempuan ni, kalau anda buat catatan. Satu lagi kita sebut masalah kolik. Sakitnya teruk menderitakan dan bila keluar haid dia hilang. Yang kedua kita sebut pasal payudara dia bengkak, sakit dalam buah dada dia, melarat sebelah kiri. Ulcer yang menyucuk tajam menusuk hingga ke skapula, itu nombor 3 yang kita sebut. Yang keempat kita sebut tadi, sakit menurun ke bawah dengan lengan kiri hingga ke jari jemari yang melarat dengan pergerakan. 4 kita sebut. Last sekali dia kata kerangsangan naluri seksual. Maknanya ada rangsangan seks ke dalam diri wanita itu dengan gangguan saraf. Agitation. Dia sebut agitation. Itu gangguan saraf. Itu yang keberapa? Yang kelima. Saya tulis 2 kali nombor 4 ni. Sepatutnya yang kelima. Dan yang keenam, nodus. Ada nodes, nodus dan pengerasan kelenjar susu. Maknanya, dia bukan sahaja bengkak tadi, tapi benda tu mengeras. Kelenjar susu dia cenderung untuk mengeras. Maknanya ada nodes, ada biji-biji dalamnya. Rasa sakit tumpul. Ini istilah dullness. Dullness ni dalam bahasa Inggeris. Ada orang terjemah sebagai lembab, ada yang terjemah sebagai malas, ada orang terjemah sebagai tumpul. Banyaklah terjemahannya. Saya terjemah sebagai sakit tumpul lembab. Tumpul lembab maknanya nak bergerak untuk sembuh itu pun sangat sukar. Dan sakit neuralgia di kawasan tersebut. Kawasan tersebut itu sakit neuralgia. Dan sahabat ya, di sini ada dalam kurungan disebut corneum. Sebagaimana kalau kita ada belajar remedi homeopati yang utama, corneum adalah salah satu remedi yang sangat bagus untuk masalah sakit. Sakit dalam urat-urat yang membau ke kelenjar payudara tu. Corneum adalah satu remedi yang hebat homeopati. So di sini disebut simptom ini sama dengan corneum. Asterias rubens berkaitan dengan pengerasan kelenjar susu dan sakit saraf di kawasan tersebut hampir sama dengan corneum. Corneum nama penuh dia corneum maculatum. Boleh cari dalam materia medika homeopati. Seterusnya tinggal 20% lagi saya punya data. Okey, dada, kawasan ni dia cerita pasal bahagian dada, dia katanya payudara membengkak. Payudara dia bengkak keras, seperti juga untuk bahagian perempuan tadi cerita. Maknanya pengulangan ini mengesahkan apa yang diterang sebelumnya. So, bahagian dada pun dia sebut payudara bengkak, mengeras, sakit saraf payudara kiri, juga kiri dan lengan. Dan di sini ada kurungan disebut bromatum. Brom, disebut ringkasan brom merujuk kepada remedi bromatum pun ada digunakan untuk masalah bengkak dan keras payudara. Yang kedua disebut sakit dalam tulang dada. Okey. Bahasa Inggerisnya dia merujuk kepada sternum. Sternum bahagian tengah sini. Bahagian tengah tulang dada ni. Sakit di dalam tulang dada sternum dan dalam otot-otot di kawasan precordial. Precordial otot-otot di halapan jantung. Jantung kita ke kiri sikit. So, otot-otot kawasan sini sakit.
Yang ketiga disebut bahagian dada, payudara terasa bagai ditarik ke dalam. Kita rasa buah dada itu tertarik ke sebelah dalam. Okey, itu dikata otot-otot di kawasan precordial. Okey. Dalam otot-otot di kawasan precordial. Okey, sakit dalam tulang dada sternum dan juga dalam otot-otot di kawasan precordial. Okey. Di kawasan hadapan jantung lah. Precordial itu merujuk hadapan jantung. So, yang ketiga, payudara terasa bagai ditarik ke dalam. Okey. Okey, tadi sakit. Yang ketiga ini yang kita sebut tadi juga. Sebab ini dalam italic. Maknanya ini simptom penting. Payudara itu terasa ditarik ke dalam dan sakit itu berlanjutan ke dalam lengan hingga ke hujung jari. Masuk ke dalam lengan hingga ke hujung jari, khususnya sebelah kiri. Itu kita sebut tadi. Keempat, kekebasan tangan dan jari jemari. Kadang-kadang dia boleh membawa kekebasan dalam tangan dan juga jari jemari. Kebas kita tahulah. Kadang-kadang kita nak cucuk pun tak berapa nak terasa bila kita kebas. Kanser payudara. Yang kelima disebut balik di sini. Kanser payudara hingga ke peringkat memborok ulcer. Istilah ulceration ni saya selalu terjemah. Dia boleh terjemah dengan sebut memborok ataupun ulcerasi. So, saya guna dua istilah sekaligus, memborok ulcer. Kanser payudara hingga ke peringkat memborok ulcer. Sakit menusuk akut. Sakit menusuk akut maknanya sakit menusuk itu bersangatan. Akut ni maknanya bersangatan dalam hal ini, dalam kes ini. So, kelenjar aksilari membengkak keras dan bersimpul. Kelenjar ketiak kita ni bengkak keras, bersimpul. Kita tahulah kalau bersimpul itu masalah itu sudah kronik, dia itu sudah membentuk suatu ketulan. Itu keras dan bersimpul. Okey, berapa sudah disebut oleh Dr. Borik? Simptom berkaitan dengan kepala, muka, yang berkaitan jerawat tadi ya. Bahagian perempuan, dada 5. Dan yang keenam, berkaitan dengan sistem saraf. Okey, pengenalan itu tadi pun kita sebut pasal neuralgia, pasal sakit bekas bahagian saraf. So, di dalam simptom partikular sistem saraf dia, dikata gaya jalan tidak tegak. Okey, gait. Ini berkaitan dengan gait. Gaya jalan dia tidak tegak. Maknanya terhoyong-hayang. Dia goyah nak jatuh. Otot-otot enggan mematuhi kehendak. Okay, mungkin kita boleh bandingkan orang yang kena kanser. Bagaimana? Boleh tak dia bangun berjalan macam orang biasa? Tak boleh. Dia mesti jalan dia terganggu. Dia goyang. Goyang lah kita senang. Gaya jalan tidak tetap. Ada gait. Tapi bukan gait. Sebab dia sakit sangat. Goyah otot-otot enggan mematuhi kehendaknya. Dia nak berjalan betul pun otot dia tak mengizinkan. Dia jalannya goyah. Dan perkara kedua berkaitan dengan sistem saraf disebut epilepsi. Remedi ini boleh guna untuk epilepsi, didahului oleh sentakan seluruh badan. Ada epilepsi, ada kecenderungan untuk ke arah epilepsi yang selalu kita sebut seperti gila babi tak? Bahasa biasa kita seperti orang yang kena sakit gila babi jugalah. Epilepsi. Maknanya gangguan kepada saraf otak dia. Tapi didahului oleh sentakan. Badan menyentak dulu. Kita pernah tengok tak orang yang sakit gila babi? Dia tak ada kontrol badan dia sebelum berlaku apa yang kita sebut epilepsi. Maknanya remedi ini ada kaitan juga dengan epilepsi. Seterusnya simptom tinja. Tinja ini merujuk kepada najis. Dulunya saya guna istilah najis ataupun tahi. Sekarang istilah yang cantiknya sebut tinja. So masalah tinja, masalah najis ni orang ni dia ada sembelit. Kalau dia ada rasa nak berak, dia pergi masuk tandas, tak menjadi berak dia keluar balik, tak jadi. Sebab apa? Tak boleh berak. Sembelitnya teruk, kronik. Dan yang kedua, keluar najisnya, najis itu seperti buah zaitun. Biji-biji, bujur sedikit seperti buah zaitun. Ada bujur tak buah zaitun? Saya tak pasti.
Mungkin bulat juga. Dia kata seperti buah zaitun. Kadang-kadang disebut seperti tahi kambing, tapi di sini disebut buah zaitun. Dan diarrhea. Kalau kes tinja dia ada diarrhea, ada cerit-berit, warnanya coklat cair dan keluarnya menyembur. Kita pergi tandas, nak berak, keluarnya tersembur keluar. Itulah simptom yang dijelaskan kepada kita. Dan last disebut bahagian kulit. Satu, tidak mempunyai kelenturan dan elasticity. Apa maknanya? Kita tarik ni, dia tidak elastik. Kita tarik menggelebih macam tu, dia tidak cepat nak masuk balik. Tiada elasticity. Apa istilah bahasa Melayu? Elasticity. Tidak ada timbal balik ke? Apa istilah dia? Ada istilah dia, tidak kenyal. Okey, tidak kenyal. Okey, maknanya kulit dia sudah tidak kenyal. Elasticity penting. Tumpuk-tumpuk gatal, ada tumpuk-tumpuk gatal, ada memborok ulcer, discharge cair daripada luka berbau kohong. Ichorus bahasa Inggeris sebab ichorus. Discharge daripada luka dia berbau sangat busuk. Okey, sahabat-sahabat ada yang suka guna perkataan kohong. Kalau kita orang Pantai Timur, kita sebut busuk kohong. Makna busuk kohong tu terlebih busuk lah. Busuk yang teruk sangat. Okey, dua simptom kita sebut. Itu masalah kulit, ulcer, tumpuk-tumpuk, ada discharge cair. Yang kedua tadi, yang pertama tadi, tiada elasticity. Yang ketiga, berjerawat. Kulitnya berjerawat. Tadi kita bicara mengenai hidung, bahagian muka sahaja. Dia kata ni berjerawat. Mana jerawat itu boleh tumbuh juga di kawasan kulit yang lain. Yang keempat disebut psoriasis. Psoriasis ini menunjuk kepada sakit-sakit psora, sakit yang jenis gatal kulit. Biasa, ramai anak-anak kita yang biasa kena psoriasis, pergi ke pakar kulit dan dia akan akan berilah ubat-ubat untuk rawat. Bagus juga. Mereka yang pakar dan bagi kulit, bagus jugalah. Cuma dia bertentangan sikit dengan prinsip homeopati. Homeopati dia menganggap apa yang berlaku di kulit itu ialah bahagian yang nak keluar. So, jangan cuba bagi ubat sapu untuk tekan dia masuk ke dalam. Nanti dia tidak sembuh. Itu pandangan homeopati. Tapi Asterias rubens ni maknanya kita boleh cuba guna untuk rawat juga kalau ada masalah psoriasis. Dan kayak, herpes zoster yang disebut itu merujuk kepada kayak. Psoriasis dan kayak yang melarat pada lengan kiri dan dada. Homeopati ni dia spesifik. Jadi kalau kita nak kata, nak beri Asterias rubens untuk masalah psoriasis ni, dia kata melaratnya lengan kiri. Kalau lengan kanan maknanya tak berapa menjadilah tu pada lengan kiri dan pada dada kiri juga. Okey? Maknanya dia very specific. Homeopati ni very specific. Sebab itu kalau simptom itu 100% tepat, maknanya kesembuhannya dahsyat. Tapi bila simptomnya kurang tepat, dia boleh jadi melegakan, kadang-kadang tak menjadi. Itu sebab perubatan moden. Sebab dulu-dulu dalam zaman masa-masa Hahnemann, ramai doktor-doktor yang belajar homeopati. Bahkan homeopati adalah sebahagian daripada ilmu perubatan pada masa itu. Tapi dah tentulah orang yang berfahaman materialistik, tidak percaya pada benda yang gaib. Dia tak nak. Lagipun ilmu ini sukar. Susah untuk dipelajari, susah untuk membuat diagnosis. Sebab itu ramai, saya percaya ramai yang keluar di Amerika Syarikat pada awal abad ke-20 tahun 1910, 1920 tu ramai yang keluar sebab itu dia against homeopati. Okay, so dia pergi. Alopati senang. Sebab apa? Check. Okay, kamu ada ni sakit apa? Sakit tumbuh-tumbuh ni. Ini jenis ke arah kanser ni. Kamu sakit kanser. Sekarang ni check. Oh, ada sesak nafas. Kamu ni dah kena asma. Pergi asma. Check. Lepas tu tambah lagi ada alat pula untuk ukur elektronik. Bahan elektronik dia boleh mengesahkan kamu jantungnya, tekanannya tinggi. Sekian-sekian pula ada simptom. Ambil dengan kamera lagi menunjukkan ada saluran itu semakin sempit, risiko untuk mendapat obstruction kawasan tersebut. Kamu adalah kumpulan ini. So senang.
klasifikasi penyakit itu senang dibuat. Homeopati tak ada. Homeopati perubatan alternatif selalunya tidak ada klasifikasi pesakit mengikut penyakit. Kita mungkin klasifikasi pesakit mengikut ubat tetapi tidak mengikut penyakit. Sebab kita membicarakan individu, bukan membicarakan penyakit. Kelompok-kelompok orang ni sakit apa ni, ini pesakit denggi, ini pesakit COVID-19, ini pesakit darah tinggi, ini pesakit jantung, coronary, ini pesakit sekian-sekian. Penyakit. Kita ini adalah seperti klasifikasi barang-barang jugalah. Okey, awak keperluan ni. Rawatan pun mengikut spesifik penyakit. Dia bukan rawatan individu. Homeopati adalah rawat individualized type of medicine. Okey, so kita sebut tadi psoriasis, kemudian ada pembesaran kelenjar axillary. Ini juga masuk kawasan kulit. Okey, kelenjar apa ni? Kelenjar ketiak tadi melarat. Yang melarat waktu malam dan cuaca lembap. Kalau ini jelas, insya-Allah dia akan beri kesan yang terbaik. Okey, so di hujung tu kita sebut hubungannya ada antidot untuk remedi ini, itu plumbum dan zinc, dan boleh banding dengan tadi kita ada sebut Corneum maculatum, Carbovec, Arsenicum, Condurago. Ini adalah remedi-remedi yang kita boleh buat perbandingan dengan Asterias rubens. Dan kita dikata tidak sesuai dengan Nux dan kopi. Jangan beri bersama dengan Nux vomica dan juga kopi. So maknanya jangan minum kopi bila kita guna remedi ini. Saya ambil yang gout ni, saya memang minum kopi sebab kopi ini membantu untuk kita flushing out uric acid. Okay, memang saya baru saja minum kopi tadi. Kopi tajul mulut. Dengan cappuccino saya masukkan sikit nak rasa kopi cappuccino. Saya selalu ambil cappuccino, tapi yang ni pun masih lagi nak sedikit. So saya campur. So modaliti ni dia berkaitan dengan kita lega dengan apa, melarat dengan apa. So di sini dia kata melarat dengan kopi. So penyakit yang nak disembuhkan oleh Asterias rubens ni, dia melarat kalau kita minum kopi. Kalau sampai waktu malam, sakit kita akan semakin melarat. Kalau cuaca sejuk pula lagi melarat. Dan yang seperti yang kita sebut tadi, dia melarat sebelah kiri. Sebelah kiri ni sakitnya lebih kuat daripada sebelah kanan. So, dos keberapakah kita nak guna remedi ini dalam kes-kes yang kita sebut tadi? Disarankan, Dr. Borik sarankan potensi ke-6. Tetapi, kita boleh gunalah potensi 12, 30. Bolehlah kalau kita tidak ada potensi lain, boleh guna. Dan kalau kita guna potensi rendah, kalau kes itu boleh menyebabkan melarat ataupun memerlukan kesan yang lebih berkuasa, kita boleh guna potensi yang lebih tinggi. So, saya nak banding sedikit hanya satu kegunaannya lah, seperti yang saya sebut dalam buku terbaru nanti berkaitan dengan saran klinikal. Di sini J.H. Clark menyebut ia boleh guna untuk acne, maknanya jerawat-jerawat tadi. Boleh guna untuk apopleksi, maknanya dalam kes yang menyebabkan seorang itu pening, nak pitam. Kanser ni dalam huruf italic diberikan oleh Dr. Clark. Tadi pun kita sebut, maknanya ini intipati penting. Constipation, sembelit, convulsions, maknanya kesan tarik-tarik itu berkaitan dengan saraf. Berguna untuk epilepsi. Ini yang J.H. Clark sebut. Sakit kepala, headache, affections of heart, jangkitan berkaitan dengan jantung. Hysteria juga disebut, salivation, bila kita air liur keluar banyak. Salivation. Psychosis, okay? Seperti diperkenalkan oleh Dr. Borik tadi, ada masalah. Dia sesuai dengan orang yang jenis psikosis. Yang jenis sakit ni cenderung untuk tumbuh-tumbuh, bengkak-bengkak, jerawat-jerawat, ketuat-ketuat, psikosis. Tongue, paralysis of tongue, maknanya lidah pun dia cenderung untuk paralysis ni,
kelumpuhan. Lidah cenderung untuk lumpuh. Dan kita sebut tadi ada simptom swelling, simptom kebas. Maknanya lumpuh itu dengan kekebasan tu bolehlah dekat-dekat. Ada ulcer, borok ulcer kita sebut tadi juga. Dan afeksi uterus, makna jangkitan yang berkait dengan rahim. Okey. Okey, sekarang saya nak ambil apa yang dipetik. Ini pentingnya buku terbaru saya ni. Kita akan petik daripada pakar-pakar homeopati. Dia kata berkaitan remedi ni, apa yang dia kata. So, untuk remedi ini, saya ambil contoh lah. Mungkin remedi ini tak ada dalam buku yang terbaru saya tu. Mungkin juga ada. Saya tengok keadaan lah, saya tak pastilah. Sebab ini bukan daripada tumbuh-tumbuhan. Ini bukan daripada tumbuh-tumbuhan. Daripada starfish. Daripada tapak Sulaiman kita sebut tadi, remedi ini. Tetapi, bila kita rujuk, Waalaikumsalam Puan Nurliza, SU PPHM, mudah-mudahan dirahmati, diberkati pada pagi Jumaat ini. Ini yang disebut, J.H. Clark ni, untuk remedi yang kita masuk dalam buku terbaru, kita akan masuk pandangan ini. So, J.H. Clark menulis berkaitan dengan Asterias rubens ni, Asterias rubens, nak sebut pun lidah kita ni tak berapa ngam. Dia kata Hippocrates, the starfish was used by Hippocrates. Ini zaman Greek dahulu, in uterine disease. Penyakit-penyakit berkaitan dengan uterus ataupun rahim. So boleh guna untuk masalah rahim. Tadi kita ada sebut berkaitan berkaitan dengan apa tadi, uterine tadi, masalah wanita tadi. Masalah wanita kita sebut tadi apa? Kolik. Kolik yang menderitakan, yang bila keluar haid baru dia rasa lega. Dan payudara tadi kita sebut ada bengkak, sesuai untuk kita gunakan remedi ini. So, Hippocrates, zaman Greek lagi dia sudah sebut bahawa starfish was used in uterine disease. Okay. Pathogenic relationship dengan Sepia murex itu pun remedi untuk wanita juga. It is also an ancient remedy. Satu remedi purba for epilepsy. Untuk orang ada masalah saraf epilepsi ke arah gila babi jugalah penyakitnya kalau kita sebut secara mudah. Powerfully affects the mind, maknanya sangat berkuasa menjejaskan minda dan kepala, producing symptoms strongly suggesting apoplexy, yang mungkin membawa kepada masalah apoplexy, masalah pening, pitam dan sebagainya. Dan dia kata sini, face is red, tadi Dr. Borik pun ada sebut, and there is strong congestion to the head. Ada kongesi, ada sebab di dalam kepala which is hot and feels as if surrounded, dikelilingi, surrounded with hot air, dengan udara, oleh udara yang panas. Tadi kita sebut, kita dah sebut, ini kita cuma ulas apa yang disebut oleh J.H. Clark. Bahkan J.H. Clark ada menyebut, inilah bahan-bahan ini yang kita nak kutip bila kita buat medika yang baru ni. Petros used Asterias rubens successfully, dengan berjayanya, in old skin affections, dalam jangkitan-jangkitan kulit yang lama, old ulcers, borok-borok yang lama, and in cancers, dan juga dalam cancer, remedi cancer. Okay? Ambil ingatan ya sahabatnya. Jangan bermain dengan remedi yang disebutkan. Okay? Kita tak percaya, kita orang perubatan moden ke, perubatan apa ke, kita tak percaya dengan apa disebutkan oleh orang homeopati. Tidak ada masalah tak percaya. Tapi akan ada satu masa di mana kita terdesak, tidak ada pilihan. Janganlah kita stop. Bila tidak ada pilihan, tak boleh. Dalam 3 bulan kamu akan kong. Tak bolehlah cakap begitu. Sebab tidak ada penyakit yang tidak boleh disembuhkan. Itu kita belajar dalam agama kita. Dalam hadis-hadis kita disebut Allah yang menentukan. So, jangan kita mandai-mandai dalam perkara ini. He found that it only acted on the latter when on the left side. Ia bertindak bagi masalah kanser pun kalau ia berlaku di sebelah kiri. Kalau
surut 100% dah. Saya pun dah tak boleh nak pergi lebih jauh dah. Cantik masa tamatnya. So terima kasih kepada sahabat yang mendengar pada pagi ini. Berikan like lah mana-mana yang patut. Mudah-mudahan memberi info dan memberi maklumat yang baik untuk orang yang ingin mengamalkan perubatan homeopati. Itu saja daripada saya pada pagi Jumaat hari ini. Saya sudah 3 hari untuk puasa 6, ada separuh lagi insya-Allah tepat masanya. Untuk last saya nak mention itu sajalah. Besok dengan izin Allah Subhanahu Taala saya akan ke Johor, ke UTM untuk menyampaikan sumbangan untuk memperbanyakkan khazanah homeopati di universiti di peringkat pengajian tinggi. So insya-Allah doakan saya selamat sampai di sana dan juga kita boleh menyampaikan ini misi kita. Kita mahu benda ini berada menjadi bahan kajian di peringkat universiti juga supaya lebih terbuka lah, masyarakat kita lebih terbuka dengan sistem perubatan alternatif homeopati. So itu saja daripada saya. Salam Jumaat, banyakkan selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan remedi ini memberi satu pencerahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.